Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So kita jumpa lagi hari ini dalam sesi sembang-sembang saya lah berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. Okey. So apa khabar tuan-puan hari ini? Hari ini dah 12 hari bulan 10 2021. Kita dah dekat nak akhir tahun lah. Okey. So lagi tinggal 2 bulan setengah kan untuk kita habiskan tahun 2021. Tapi mungkin ramai orang setengah orang kata macam raya kan. So baru boleh balik kampung, boleh rentas negeri untuk balik kampung. Okey. So tak apa. Itu kegembiraan kita untuk bersama keluarga lah. Okey, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh leka lah daripada segi SOP juga kan. So kena ikut SOP lah apa-apa pun kan. Okey. So hari ni kita nak sembang pasal semak pencapaian matlamat kewangan tahunan kita. So kalau awal tahun biasanya kan kita ada azam lah. Azam kita listkan azam kita tahun ni kita nak buat apa, tahun ni kita nak capai apa kan. Tapi biasanya kadang-kadang kalau ikut kajian pun dah 2-3 bulan pun orang dah makin menurun lah dari segi dia punya orang kata komitmen terhadap azam tersebut lah. Okey. So tapi kita nak cuba supaya azam tu kita boleh capai lah, at least kalau kata contoh tak sampai 100% kita boleh capai juga 50% ke kan, paling-paling sikit kata contoh. So saya nak cerita hari ni pasal kita nak sembang-sembang lah. Okey, pasal matlamat kewangan tahunan kita. Contohnya kan. Contohnya matlamat kita apa? Kita dah setkan daripada awal tahun apakah matlamat kita untuk tahun ni. Kita nak ada apa tahun ni contohnya kan. Okey. Ni contohlah. Ni contoh untuk matlamat simpanan emas. Tapi dia boleh jadi matlamat simpanan matlamat kewangan kita lah. Matlamat kewangan kita. Contoh kata 3 tahun lagi kita nak kahwin. Contoh kan yang belum kahwin. So 3 tahun lagi nak kahwin tu kata contoh kalau yang perempuan mungkin kalau yang macam saya dulu sebab saya orang Pantai Timur. So kalau kata contoh untuk kenduri kahwin, mak saya memang pakai duit dia sendirilah, tapi saya maknanya macam mana saya nak membantu mak saya untuk duit kenduri kahwin tu. So saya kena ada simpanan lah. Okey. So saya menyimpan lah maknanya untuk yang tu. So kalau contoh yang tu lah, kalau kata contoh negeri-negeri lain mungkin belanja hangus kan, daripada yang wang orang kata wang hantaran tu. Okey. So maknanya kita kena adalah sebarang simpanan lah untuk tujuan tersebut. Kalau contoh kata untuk modal perniagaan, okey, takkanlah kata selamanya kita nak makan gaji kan. Okey. So maknanya untuk nak berniaga. So berapa banyak kita nak ada untuk tahun ni kita nak simpan contohnya kan. So jadinya kita dah set lah daripada matlamat daripada awal tahun. Kata contoh untuk kahwin, kata yang belum kahwin ni kita nak simpan hak tahun ni 10,000 contohnya. So 10,000 kita divide lah. Kan senang lah kita kata 12,000 lah tahun ni kita nak simpan 12,000 untuk nak kata untuk kahwin. So 12,000 kalau kata contoh kan 12,000 untuk tahun ni 1,000 sebulan lah kalau nak. Tapi mungkin agak banyak kan untuk kahwin je 1,000 sebulan. So mungkin lah kata 12,000 tu untuk 2 tahun ataupun 3 tahun. Kalau contoh 3 tahun maknanya 4,000 tahun ni kita kena simpan. So berapa sebulan kita kena simpan? Kita dapatlah matlamat tu daripada awal tahun. So ini kalau dari segi perancangannya maknanya ini adalah semakan semula lah. Semakan semula kali ketiga lah patutnya, sebabnya kita biasanya kalau ikut pengalaman lah masa Asia kerja dulu, kita revise yang pertama kali masih 3 bulan, lepas tu yang setengah tahun, lepas tu ini suku ketiga. Suku ketiga kita tengok berapa pencapaian kita dah capai lah. Okey, kalau kata contoh untuk kahwin tu kita dah capai, contoh kata kita nak kata ada 4,000 tahun ni kan, 4,000 tahun ni. So kalau kata contoh kita dah capai 3,000, so alhamdulillah lah kan. So kalau kata masih kata contoh baru capai 1,000, so ada lagi 3,000 nak kita nak capai dalam masa 2 bulan setengah ni. So boleh capai ke tidak? So itu yang kita kena tengok lah dari segi kita punya matlamat tu. Okey. So dia dua je sebenarnya macam mana nak capai matlamat tu. Satu dengan kurangkan perbelanjaan, dengan satu lagi adalah kita kena tingkatkan pendapatan lah. Tingkatkan pendapatan. So kalau kata contoh masa sekarang ni boleh buat pendapatan tambahan melalui kata online boleh buat lah. So kena buat lah cara sama ada
tingkatkan pendapatan dan kalau boleh dapat dua-dua, alhamdulillah kan. So dan kurangkan perbelanjaan untuk dapatkan kita punya matlamat-matlamat kewangan. Macam contoh gambar dalam ni lah, tapi mungkin tuan pun ada matlamat lain. Contoh kata nak beli kereta, deposit beli kereta contohnya kan. Contoh. So kalau contoh kata yang mak dengan ayahnya belum pergi umrah lagi, belum pergi haji lagi, mungkin kita nak adakan duit untuk matlamat kita untuk nak sponsor mak ayah pergi umrah contoh, ataupun pergi haji contoh, macam tu kan kalau yang belum pergilah. So mungkin ada mak ayah kita yang agak kurang berkemampuan, so kita yang nak sponsor lah. So kita macam kita rasa kita bertanggungjawab untuk sponsor mereka kan. So kita boleh letakkanlah sebarang matlamat tu, tapi maknanya pelaksanaan tu macam mana, tindakan kita tu macam mana untuk memastikan kita boleh capai benda tu. Okey. So kalau kata contoh dari segi perbelanjaan, sebelum ni Asia dah pernah berkongsilah berkenaan dengan macam mana cara boleh mempercepatkan tuan puan punya simpanan lah. Okey. Salah satunya melalui simpanan emas. Simpanan emas. So ramai orang yang dah berjaya lah dengan emas ni. So yang emas, kalau Asia berkongsi berkenaan emas ini, Asia merujuk kepada emas pelaburan ya. Emas pelaburan, bukan emas perhiasan lah. Sebab emas perhiasan dia ada banyak kos-kos lain yang akan mengurangkan kita punya kadar cepat kita dapat keuntungan. So boleh tengok Asia dah tag dekat post ni, dah kopikan link untuk emas apa yang sesuai untuk pelaburan, untuk mempercepatkan kadar kita punya keuntungan lah. Okey. So kalau kita jual maknanya cepat untung. So merujuk kepada macam ni lah, emas pelaburan macam ni emas pelaburan macam ni, iaitu emas lah, grade dia 999 berbanding dengan emas 916 untuk emas perhiasan yang ada banyak consider lain. Contohnya kos upah pembuatan, lepas tu kos susut nilai dia yang sangat tinggi kan. So kalau yang ini kos susut nilai dia adalah rendah lah. So Asia merujuk kepada emas yang dikeluarkan oleh Public Gold lah. Public Gold sebab Asia kira macam berkepakaran untuk emas yang dikeluarkan oleh Public Gold. Kalau yang emas-emas yang dikeluarkan oleh jenama lain, so Asia tak valueless lah, tak pakar. So mungkin dia ada banyak juga, ada kos-kos lain, tapi sebab apa Asia kata yang emas pelaburan ni dia memberi keuntungan kita dengan cepat, sebab merujuk kepada emas public gold. Sebab emas public gold contohnya yang macam ni, dia punya kos upah lah lebih kurang, maknanya terms untuk buat emas perhiasan tu adalah kos upah. Kos upah dia kalau yang macam ni 10 gram hanya RM10 untuk keluarkan dalam bentuk macam ni RM10. So kalau macam ni RM10, maknanya kalau contoh kata untuk barang perhiasan yang 10 gram, dia punya kos upah boleh pergi sampai RM400-300. So jauh beza kan, RM10 dengan RM400. So itu yang melambatkan kadar keuntungan bila kita membeli dan menyimpan emas dalam bentuk barang perhiasan lah, emas perhiasan. Dan juga ada kos upah dan juga susut nilai. Kos upah, susut nilai, ada dua kos yang hidden cost yang kita tak ambil kira lah. Sebab biasanya bila kita beli barang kemas, bukan Asia kata tak boleh pakai barang kemas, boleh. Asia pun ada, tak tunjuklah dekat dalam ni. Kat dalam ni. So bila kita nak membeli untuk pakai, so takkanlah kita nak ada 1 kilo kan untuk pakai. So macam contoh kata 100 gram je untuk pakai, yang lebih tu kita simpan dalam bentuk barang emas perhiasan, emas pelaburan macam ni lah, untuk kita meningkatkan dan mempercepatkan pencapaian matlamat kewangan kita. Okey. So dengan kita kurangkan perbelanjaan dengan tambahkan pendapatan, memang akan cepatlah, akan cepat. So kita tengok balik, nilai balik. Macam contoh kata, macam contoh Asia adalah berapa gram Asia tahunan, contohnya contoh 1 tahun Asia nak kata contoh 200 gram. So 200 gram kita bahagilah dengan 12 kan. So berapa banyak yang Asia dah capai. Macam itulah Asia buat dari segi pencapaian. Macam mana kita nak tengok sama ada pencapaian kita capai atau tidak, berapa peratus kita dah capai, dan macam mana cara mempercepatkan pencapaian tersebut lah. Okey. So contoh untuk dana persaraan, kita sasarkan, kalau seeloknya kita sasarkanlah untuk nak kita macam kata senanglah di hari kemudian, kata hari persaraan nanti. Sebab ada persaraan kan kita dah tak boleh bekerja. Kita dah tak boleh bekerja macam sekarang lah. So contoh kata kita dah pergi bekerja setiap hari, so 60 tahun kita kena berhenti kerja bersara, dan kita tak akan ada pendapatan yang
kita kata active income. Okey. So macam mana kita nak ada dana persaraan yang cukup? Maknanya kita kena tengoklah sama ada kita ada matlamat. Dia sebenarnya bukan emas sahajalah dalam kita punya tools untuk kita nak mencapai dana ni. Macam contoh untuk dana persaraan kan, dana persaraan. Macam contoh Asia ada bahagikanlah ada hartanah dan juga emas. Okey. So kalau contoh tu saham ke unit trust tu macam sampingan je lah, bagi Asia tak ada. So yang main adalah hartanah dengan emas. So hartanah, bang contoh yang kata kita nak bersara dengan selesa. Nak bersara dengan selesa, kita kata contoh ada contoh at least kita ada passive income 5,000 contohnya kan. 5,000. So kalau contoh 5,000, kalau kita ada masa bersara nanti kita nak ada contoh 3 buah rumah sewa, contohnya 3 buah rumah sewa, yang satunya setiap satu boleh bagi kita passive income 1,000 sebulan. So kita dah ada 3,000 kat situ. Maknanya kita kena buat fokus betul-betul lah dari segi matlamat kita. Maknanya tahunan kita ni berapa kita nak ada. Lepas tu yang untuk long term juga kita kena fokus lah. So kata contoh untuk capai kita nak dapatkan rumah yang betul-betul passive income, maknanya masa umur 60 tahun rumah kita dah habis bayar, contoh at least. Tapi kalau nak percepatkan tu bolehlah pergi ke kelas-kelas kewangan contohnya kan. Macam contoh Asia mengikuti kelas-kelas kewangan dengan Tuan Zaidi Ismail. Okey, dia ada ajarlah nanti cara mempercepatkan kita nak habiskan loan-loan rumah, loan-loan peribadi, semua boleh. So sebenarnya dia dengan ilmu lah semua benda ni, dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, insya-Allah benda tu boleh dipercepatkan lah. Okey. So kalau emas ni pun so kalau emas ni maknanya kita kena ada juga ilmu untuk macam mana kita nak dapat lah keuntungan daripada emas ni. Kalau tidak, emas ni hanyalah sehelai ataupun sekeping logam yang tak ada makna lah. Okey. So macam contoh Asia, saya belajar daripada ini mentor Mas Asia lah, mentor Mas Asia, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini buku beliau, Bertahan ke 3 Gawat, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i. So kalau siapa yang nak follow beliau pun tak ada masalah, memang bolehlah follow dia dalam FB dan juga dari segi penulisan dia dalam blog lah, muhammadZulkifli.com. So banyak yang dikongsikan berkenaan dengan perusahaan kewangan dan juga emas lah. Okey. So emas maknanya ia hanyalah alat lah, emas ni, dan juga dan juga tools-tools lain, contoh hartanah, contoh saham, contoh unit trust kan. So itu adalah alat. Tapi contoh salah satu macam contoh alat untuk mencapai kebebasan kewangan contohnya kan. Bila kita bersara maknanya kita dah bebas, kita dah tak perlu bekerja. Sebab banyak kalau ikut kajian KWSP berapa puluh peratus kan, memang sangat tinggi orang yang tidak mempunyai dana kecemasan, dana persaraan yang mencukupi lah bila dia bersara. So benda-benda macam ni yang kita kena tengok sama ada tak dalam matlamat kewangan kita. So kalau contoh tuan-puan baru tengok hari ini dan baru macam realise, macam contoh kita sekarang mungkinlah macam Asia pun sebelum ni sekarang baru ada sedikit kesedaran kewangan lah. Kalau contoh sebelum ni kita macam rat race lah, berpusing di tempat yang sama. Kita pergi kerja, balik kerja, lepas tu dapat gaji, bayar hutang, lepas tu ujung bulan kita dah tak ada duit, so kita pulang cycle yang sama. So sampai bila kita nak ulang yang cycle yang sama? Takkan masa umur 60 tahun, masuk umur 61 pun kita masih nak ulang cycle yang sama. So sebab itu kita kena ada pengurusan kewangan yang bagus lah, untuk kita nak pastikan matlamat kita ni akan membantu kita bila kita bersara yang ultimate lah, yang kita bersara, dan juga matlamat kita di sana lah. So macam contoh di sana kita ada contoh kata nak dana nak pergi haji, nak pergi umrah, itu maknanya kita punya matlamat di sana nanti kan. So matlamat kita nak ada juga matlamat kewangan di sana. Contoh kata dari segi kata contoh kan, contoh kalau dari segi pendapatan kita ada 100%, then kita ada satu untuk perbelanjaan, satu lagi untuk tabungan, satu lagi untuk kehendak ke contohnya kan. Perbelanjaan, tabungan dengan kehendak. So kehendak tu mungkin kata kita kurangkan sedikit, lepas tu yang lagi balance tu macam contoh kata 60%, 20%, 10%, 10% nanti kita bolehlah untuk kita, sebab kita dah buat betul-betul kita punya dari segi budgeting setiap bulan kan. So 60 daripada keseluruhan kita punya pendapatan, 60 untuk perbelanjaan biasalah, perbelanjaan, bayar hutang apa semua 60%. So lagi kata contoh
20% untuk kita punya tabungan. So 10% untuk punya kehendak kan, contoh kita ada apa-apa nak beli kehendak, dan 10% lagi kita kata untuk kita nak memberi. Contoh kata apa nama ni, untuk kita memberi kepada ibu bapa kita, ataupun kita buat untuk infak, untuk wakaf, contoh macam tu. So dari segi bila kita orang kata memastikan kita punya perbelanjaan tu dibuat bajet yang betul, daripada situlah kita boleh merancang setiap perbelanjaan kita tu, ke mana duit kita nak pergi. Sebab kena ingat juga kan, dia berduit tu memang dia akan ditanya jugalah di sana nanti kan. So Allah dah bagi kita duit, kita buat apa dengan duit kita, sama ada kita buat di jalan yang betul ataupun kita memang banyak benda laru lah. So sekarang ni sebenarnya dengan era online sebenarnya banyak benda kita beli yang mungkin orang kata laru lah. Sebab kita beli lebih kepada kehendak, bukan keperluan lah. Okay. So kalau kita baca contoh-contoh daripada cara perbelanjaan orang-orang kaya yang bagus, kan, contoh orang kaya yang bagus lah. Orang kaya yang bagus, dia banyak jenis orang kaya kan. Kalau orang kaya yang bagus maknanya dia menggunakan duit dia untuk ultimate-nya di sana kan. Contoh orang kaya Islam lah maknanya. Tapi kita nak tiru yang macam tu lah. Kita nak kaya, tapi kita nak kaya dengan erti kata sebenar. Kita bukannya membazir lah. Dia membazir ni dia depends kepada ke cara hidup orang tu lah kan. So kalau kata contoh, dia memang perlu, macam contoh kata dia memang anak ramai, so dia kena beli kereta besar kan. Lepas tu mungkin kampung dia jauh, jadi dia kena beli kereta yang agak bagus untuk balik kampung. Kalau kata dia mungkin di kampung dia dekat-dekat, kereta dia biasa pun tak ada masalah kan, sebab kampung dia dekat. Contohlah kampung dia kampung baru kan, KL, so mungkin kereta biasa pun tak ada masalah dekat dia. Jadi dari segi membazir tak membazir tu, kita tak boleh nak judge orang lah. Kita tak boleh nak judge orang. Maknanya matlamat kewangan kita adalah unik bagi setiap orang. So macam contoh saya nak bagi secara spesifik ni, contoh berapa persen kita nak bagi untuk setiap contoh kata tadi, perbelanjaan, tabungan, kita punya kehendak dan juga infak tu. So saya tak boleh bagi sebenarnya berapa persen. Dia boleh depends kepada individu tersebut. Dia DNA lah, dia DNA. Macam contoh kita punya cap jari lah kan. Unik lah bagi setiap orang. Mungkin kata contoh ada orang ni memang dia punya komitmen kepada keluarga dia agak tinggi. So mungkin dia kena sacrifice lah di mana-mana dia punya perbelanjaan untuk dia nak dapatkan semua portion-portion tu kena ada. Sebab daripada portion tu lah yang akan menentukan matlamat kewangan dia tahunan dan juga ultimate-nya untuk persaraan dan juga di sana boleh capai. Okay. So salah satunya macam mana? Salah satunya dari segi kita nak mencapai, kayak tadi kan matlamat ni lah, tak kisahlah matlamat di sini ataupun di sana. Macam contoh kata kita, bila contoh at the end kita nak 1 tahun kita nak bayar zakat contohnya kan, untuk duit zakat contoh. So memang nak tak nak kita kena menabung lah untuk benda tu. Kan, kalau tak menabung, macam mana kita nak pastikan kita ada duit yang cukup, kewangan yang cukup untuk nak capai matlamat ni. So salah satunya cara yang dah terbukti, ramai orang memang dah berjaya menyimpan. Sebab tu Asia kira macam, sebab Asia dah berjaya menyimpan melalui emas pelaburan macam ni, Asia dah berjaya. Jadi Asia rasa Asia perlu cerita pada orang lain, untuk orang lain pun dapat berjaya menyimpan lah. Sebab kalau tuan-puan dah bekerja lebih daripada 3 tahun, biasanya kalau kata contoh macam umur Asia ni kan dah lama lah kerja kan. Macam Asia baru saja berhenti kerja sendiri, berhenti kerja. Sebelum tu dah kerja dah lebih pada 10 tahun. So kalau tuan-puan dah lebih kerja dah lebih daripada 3 tahun, contoh berniaga seller online kan, seller online lebih daripada 3 tahun, tapi daripada pendapatan kita setiap bulan tu, kita tak boleh simpan pun, even kata satu bulan pendapatan. Macam contoh kata online seller, contohlah dapat katalah income 3,000 daripada dropship ke apa ke, dapat 3,000. Tapi dengan income tersebut kita tak boleh simpan even 3,000, apatah lagi nak sampai 9,000. So janganlah maknanya ini dari segi kalau Asia kena cerita lah benda yang betul lah, maknanya benda yang betul dari segi aspek pengurusan kewangan lah. So Asia belajar banyak lah melalui, macam contoh kata melalui buku ni lah. So Asia bukan bercerita daripada pengalaman sahaja, bercerita melalui buku. Macam contoh Asia baca buku ni, Rich Dad Poor Dad ni kan. So maknanya
kita kena ada yang first layer adalah dari segi kita punya, kita kata apa kata, pertahanan untuk macam defend untuk kita punya kewangan adalah 3 bulan pendapatan. Tak kisahlah tuan-puan suri rumah ke, tuan-puan tuan-puan kan, puan-puan suri rumah ke, tuan-puan bekerja ke, kena ada. Sebab kalau kata contoh kita memang benda ni akan berlaku lah, bukan kata na'udzubillah, tapi memang benda ni akan berlaku. Macam contoh puan-puan yang tak bekerja, kalau contoh memang saya memang tak ada simpanan, semua simpanan atas nama suami saya. Suami saya memang berduit, contohnya kan, berduit dia tak kisah pun, memang duit semua dia yang take care. Kita kena ambil tindakan lah sedikit. Bukan kita nak menakut-nakutkan, tapi ini adalah realiti. Maknanya kita kena ada simpanan atas nama kita sendiri. Sebabnya kalau apa-apa berlaku, kalau sekarang kan memang tak boleh nak ambil lah duit kalau suami kita meninggal. Lepas tu kata contoh, memang tak ada benda lain yang kita nak ada source, kita nak ambil duit untuk kita kata contoh at least nak menguruskan kehidupan selepas suami meninggal tu. Kata contoh memang dia ada harta yang banyak, tapi kan urusan faraid tu panjang. So macam mana? Kalau satu je memang bagus lah. Kalau dah ambil hibah kan, hibah ada hibah takaful, tak ada masalah, insya-Allah, alhamdulillah kat situ. Tapi hibah tu pun biasanya boleh dia pergi sampai 1 bulan. Tapi kalau contoh tuan-puan tak ada sampai 3 bulan pendapatan contohnya, memang agak orang kata sukar lah kan. Sebab kata contoh dari segi proses tadi lah, proses untuk dapatkan faraid apa semua. Dia kalau bahasa yang tak sedap sikit, kita ni boleh bercerai dengan suami dua keadaan kan. Diambil oleh orang lain ataupun bercerai mati lah. So kita tak nak lah kata diambil orang lain, tapi kalau bercerai mati pun kita kena ada persediaan untuk menghadapi itulah. So kalau kata contoh yang tak bekerja pun, suri rumah pun, kena ada atas nama sendiri untuk mereka punya persediaan untuk menghadapi keadaan tersebut lah. So ini memang kalau contoh lah kan, kalau tuan-puan pergi cuba masuk lah kelas Tuan Zaidi Ismail pun, dia macam kat setap. Kalau dia kata dari segi masalah kewangan, saya baru cerita sikit lah tadi kan, contoh masalah kewangan. Dia kata sebenarnya kita tak ada masalah kewangan, kita ada masalah emosi saja. Maknanya emosi kita nak menguruskan kewangan kita yang menyebabkan kita ada masalah. So kalau contoh orang yang dia blacklist sebab jadi penjamin. So dia kata, kenapa nak jadi penjamin? Kau dah tahu memang ada risiko untuk di blacklist, sebab bukan kawalan kita untuk nak memastikan orang yang meminjam tu bayar. Ada kawalan kita ke? Tak ada kan? Sebab dia orang lain yang meminjamkan. Macam kalau kita sendiri yang pinjam, kawalan kita lah, kita memang wajib kena bayar lah untuk nak memastikan nama kita tak blacklist. So maknanya kenapa emosi kita nak tolong orang tu, instead of contoh dia ada kes lah kan, dia jadi penjamin sebab adik dia nak beli rumah, adik dia tak layak beli rumah contoh. So kalau dengan Tuan Zaidi Ismail, saya bercerita melalui dari segi realiti lah kan, realiti hidup. Maknanya kita kena bersedia atas realiti tersebut lah. Tuan Zaidi Ismail dia cakap direct je, dia kata kalau dah memang adik tu tak mampu nak beli contoh 400,000 sampai kena ada penjamin. Abang, biasanya yang jadi penjamin ni, yang banyak sangat kategori yang penjamin ni adalah pekerja kerajaan, penjawat awam. Sebab senang nak jadi penjamin, lulus dia pakai penjamin sebab dia pejabat awam. Dia jadi penjamin untuk adik dia yang nak beli 400,000. So Tuan Zaidi Ismail kata, kalau dah cakap kat adik dia, kita nak bantu adik tu, jangan kita bantu jadi penjamin, kita bantu cakap macam ni lah. Kalau kau memang tak layak, maknanya beli 400,000 sampai kau kena ada penjamin. So berapa yang kau layak? Tapi memang setap lah, maknanya mungkin akan bertegang urat lah, sedekat bertegang, orang kata dari segi tak sedap lah perhubungan sebentar, tapi tak apa, kita buat je macam tu. Sebab nak memastikan kita punya kewangan tu bagus. Bila kita jadi penjamin, sebenarnya macam contoh kita penjamin untuk orang yang, kalau contoh yang kerja lah kan, penjamin untuk yang loan 400,000, kita dah macam kita minjam 400,000 walaupun kita tak ada rumah pun, tapi kita jamin orang beli rumah. So kita dah menyekat peluang kita untuk beli rumah. So tolonglah dari segi tu kan. Sebab itu ya, kalau macam maknanya dari kita ni tak ada masalah kewangan, tapi kita ada masalah emosi. Macam contoh kata yang tak bekerja pun, yang memang kata tak buat seller, tak buat online pun, sebagai seller contoh, jadi dropship ke apa pun, suami bagi cakaplah, saya nak 100 satu bulan, saya nak yang ini lain daripada contoh, lain daripada yang nafkah untuk makan apa, saya nak untuk saya nak simpan. Saya bukan nak apa, samanya saya nak bersedia kalau tiba-tiba abang meninggal. Sebab banyak kes yang
Ini cerita dia, orang suami dia gaji 15,000 satu bulan. Jadi tapi kita tak tahu lah apa condition suami dia masa yang suami dia masih hidup kan. Tapi tiba-tiba suami dia meninggal, memang tak ada simpanan. Maknanya untuk isteri dia memang tak ada simpanan, sampai kena keluar rumah sewa, anak terpaksa diberhentikan belajar daripada universiti. So kalau macam contoh dia ada hibah, macam contohnya hibah lah, kata hibah atau kafur, mungkin tak perlu lah, mungkin dia perlu keluar daripada rumah yang mungkinlah masa gaji suami dia 15,000 tu, dia mungkin duduk rumah yang harga contoh kata 3,000 sebulan, tapi mungkin dia perlu keluar lah, carilah rumah yang agak orang kata affordable sikit kan, agak mampulah masa keadaan dia tu. Tapi mana sampai dia kena meminta pergi lembaga zakat sebab memang tak ada simpanan. So kita sebagai isteri, walaupun kita tak bekerja, walaupun kita tak ada gaji, kita ada hak lah untuk nak minta nafkah kan daripada suami, supaya kita boleh juga ada simpanan atas nama kita sendiri. Janganlah kita terlalu selesa sebab kata semuanya suami dah sediakan, so saya tak perlu nak buat apa-apa. So memang kita, kewangan peribadi ni atas setiap orang kena ada lah. So ini dah proses untuk semak kan. So kalau kata contoh nanti next year, maknanya kita buatlah sedikit. Kalau kita memang tak ada, sebelum ni tak ada pun matlamat kewangan kita apa tak ada, tapi maknanya next year kita buatlah yang baru, yang lagi bagus lah, maknanya baru kita buat betul-betul. Tapi kalau sekarang pun nak buat, tak ada masalah pun, buat je lah. Buat je. Maknanya kalau kata contoh untuk 1 tahun kita nak simpan berapa contohnya, kata kita memang tak adalah matlamat itu, kita tak nak lah, kahwin dah kahwin, kita tak nak berniaga pun. Dana persaraan tu kata contoh nanti kalau kata ada info dari segi contohnya kan. So kalau kata macam tu tak perlu. So mungkin yang dari segi yang kata untuk dana kerja, apa-apa hal berlaku kan, yang contoh yang tak bekerja kan, saya yang paling kritikalnya yang tak bekerja lah. Yang bekerja tu macam contoh kata yang bekerja kerajaan sangat stable lah sebenarnya, tapi still dia boleh ada risiko apa-apa aja berlaku kan. So kita memang kata contoh dari segi gaji mungkin dia tak ada apa orang kata nak diberhentikan kerja, nak dipotong gaji, tapi dari segi keperluan dia, kalau ada kecemasan pun dia mesti still ada kan. Contoh, so mesti contoh kata kecemasan, lepas tu next layer dia beli rumah, contoh yang bekerja pun dia beli rumah, nak masuk rumah tu at least dia dah kena ada duit. Contoh sekarang ni saya percayalah sekurang-kurangnya 10,000 lah nak masuk rumah kalau baru dapat kunci. Beli lampu kipas pun kalau ikut kawan saya yang baru nak masuk rumah, dia baru dapat kunci rumah, beli lampu dengan kipas dia dah 2,000 lebih. 2,000 lebih. So lampu dengan kipas tu belum lagi nak buat grill kan, langsir. Kalau langsir lama tak ada, mungkinlah langsir lama ada tapi tak cukup. Saya kata contoh rumah baru ni banyak tingkap contohnya, so dah lain. So nak kena beli langsir, paling kurang pun 10,000 lah nak masuk rumah, dengan nak sewa lori apa semua, nak angkat barang apa semua 10,000. So kalau kita tak bersedia, takkanlah kita bila dapat kunci tu kita nak pergi buat loan peribadi pula, lagi menambahkan beban. Please bersedia. So ramai orang mungkin tak sukalah dengar cerita macam ni kan, macam kenapa nak kena menabung. Benda ni memang perlu, dan memang kita kena sekat lah kita punya keinginan. Sebab saya suka ayat kerja saya sendirilah. Keinginan kita unlimited, maknanya semua benda kita nak. Kalau contoh nak masuk rumah baru, mestilah kan, kebanyakannya sekarang, contoh saya cerita, kebanyakannya sekarang kan rumah-rumah kan dapurnya kecil kan. So nak besarkan dapur kan, contoh. So kalau sampai kita nak kena buat loan peribadi untuk besarkan dapur, itu mungkin tak perlulah. Duduklah dulu dengan apa yang ada. Maknanya sebab kehendak kita unlimited, sedangkan dengan pendapatan kita yang limited. Pendapatan kita limited kan. Contoh kita boleh dapat berapa? Contoh kata gaji kita 3,000, tapi kalau kita contoh kata kita rajin lah, buatlah part time, contoh online seller ke, kalau yang lelaki jadi rider ke kan, Grab food apa semua tu. So mungkin boleh dapat lagi 1,000. So alhamdulillah dah boleh simpan kat situ. So maknanya kita tapi still limited lagi, kecuali lah memang kita ni kan, tapi kat kita ni, saya bercerita ni dekat rakyat Marahan lah. Tak adalah kat sini yang tengoknya orang kata waris Sultan Brunei ke kan, yang duitnya tak pernah habis sampai berapa puluh keturunan kan. So kalau kita di situ tak ada masalah, kita tak fikirlah pasal kewangan pun. Sebab memang kita hidup ni memang pergi cocok je, contoh orang kata cocok je, memang duit ada.
Okey. Okey. So kita kena semak balik apa pencapaian matlamat tahunan kewangan tahunan kita, dan kalau terbukti, contoh kata tuan puan nak ada simpanan 2000 contohnya, contoh 2000, lepas tu sampai sekarang tak ada pun 2000 tu, ada contoh 500 lah. Sepatutnya 2000 tu akhir tahun dah nak capai kan. Sepatutnya dah nak capai lah. Tapi kalau memang sampai sekarang contoh ada 500 tu pun, 500 tu apa orang kata terbabas nanti nak balik kampung, nak kena guna nanti ni, nak apa, nak belanja kat tengah jalan lagi, minyak kereta lagi contohnya. Memang tuan puan kena tukarlah cara simpanan daripada duit kepada emas macam ni. Sebab emas macam ni dia kalis emosi. Bila ada macam ni, macam saya ni dah berapa lama dengan saya, so saya tak ada perasaan lah untuk saya nak pergi jual untuk dapatkan duit. Dia kalis emosi. Dia banyak lagi dia punya benefit lain, contoh kalis inflasi ke apa semua. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk orang yang memang tak boleh menyimpan, sebab ia adalah kalis emosi. Kita dengar saya punya mentor punya apa video mentor saya punya video. So dia cakap pasal ni lah. Mana? Subhanallah, mana pula? Sekejap ya. Siapa yang sudah ada aliran tunai positif, maksudnya setiap bulan dia boleh menyimpan. Dia dah boleh start beli emas. Dengan bajet kecil. Belilah start dulu 1 gram. Boleh mulakan habit 1 gram sebulan. Dapat duit gaji, terus simpanlah nak simpan dekat mana. Jadikan simpanan 1 gram ni sebagai simpanan untuk dilupakan. Kalau ikut pakar kewangan, simpan ni kita mesti ada satu bentuk simpanan yang dipanggil simpanan untuk dilupakan. Simpan dah lupa. Dia tak boleh ingat-ingat. Kalau ingat-ingat dia nahas. Kan? Contohnya tuan-tuan gaji, itu bagus. Buat potongan gaji, itu bagus. Tapi selalu semak berapa baki terkini. Mulalah. Lepas tu buat link. Tak buat link dengan kad ATM. Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam. Habis. Simpan tabung haji dah bagus. Tapi sebab ada kad, boleh keluarkan dekat rumah pun boleh keluarkan. Tu simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Sebab masalah tu, mesti ada simpanan untuk dilupakan. So, mulakan habit beli emas 1 gram sebulan. Okey. Kan, so kita kena mulakanlah habit tu. Mulakan habit tu untuk jadikan simpanan kita simpanan yang boleh dilupakan lah. Sebab dia kalis emosi. Kita boleh lupa. Kalau dengar dalam duit, dia memang tak kalis emosi. Dia memang kita akan ingat lah. Macam yang Cik Zul cakap tadi. Tu Cik Zulkifli tu. Saya punya mentor emas. Ni. Orang ni lah. Orang ni. Mentor emas saya. So maknanya, saya ni bercerita mewakili semua orang lah, ramai orang yang dah berjaya dengan emas. Bila dia menyimpan emas, emas ni boleh mengubat penyakit boros, penyakit emosi untuk nak membeli. Boros tu satu hal kan, tapi bila kita dah tak ada duit, maknanya kita nampak gram emas ni, tuan-puan dah tak nampak dah nak membeli. So kecuali benda-benda yang sangat penting, sangat-sangat kecemasan sajalah. Itu saja. So kalau macam contoh kata tuan-puan berminatlah untuk nak mendaftar untuk nak simpan emas ni, so boleh saja WhatsApp saya di nombor yang di bawah. Untuk saya bantulah tuan-puan adakan simpanan emas tersebut. So kalau walau siapa pun kita kena ada simpanan untuk dilupakan dan simpanan sebagai at least dana kecemasan. Sebab kita tak tahu kan kecemasan tu bila nak berlaku. Okey, so kalau ada orang kata ilmu daripada perkongsian ni, bolehlah di-sharekan live ni untuk jadi orang lain pun tahu jugalah ada kesedaran mengenai keperluan pengurusan kewangan peribadi ni lah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.